Tengok WhatsApp weh, nak queue, aku bagi queue. Aku bagi signal. Okay, dah record dah, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya dan kumpulan saya akan menyampaikan taklimat bertajuk Pendanaan Awam Islam untuk Impak Sosial bagi memenuhi keperluan tugasan EPPD 2033 Penjagaan mengikut Perspektif Islam. Saya Muhammad Taufik bin Jamal dan rakan-rakan saya Muhammad Amzi bin Muzani, Intan Dayana Tira binti Muhammad Zubir, Siti Nur Aini dan Muhammad Mokhtar bin Muhammad Kizir. Perkara pertama yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah pengenalan. Islam merupakan agama yang amat menitik beratkan suatu kesejahteraan ummah secara menyeluruh. Islam amat menggalakkan umatnya yang berkemampuan membantu golongan yang kurang bernasib baik seperti golongan fakir miskin dan mereka yang memerlukan bantuan. Kedua, pendanaan awam Islam ini adalah kaedah atau metod mengumpulkan dana melalui usaha kolektif rakan, keluarga, pelanggan dan pelabur individu atau penderma dalam menyokong usaha membiayai projek kebajikan, perusahaan atau pelaburan. Bagi mencapai tujuan semua, aktiviti bisnes, pelaburan atau kebajikan yang dijalankan berlandaskan prinsip bisnes yang ditetapkan dalam Islam. Ketiga, modal pendanaan awam Islamik ini dikategorikan kepada 4 kategori umumnya, iaitu pendanaan awam berasaskan derma, sumbangan, wakaf, pendanaan awam berasaskan ganjaran, pendanaan awam rakan setara P2P dan pendanaan awam equity. Keempat, sejak dahulu lagi institusi yang menjalankan pendanaan awam ini telah berperanan dalam menyediakan kemudahan bagi memenuhi tuntutan dan keperluan sosial umat Islam menerusi pembinaan pelbagai infrastruktur untuk kegunaan masyarakat seperti hospital dan penyediaan bekalan air serta bagi tujuan keagamaan meliputi pembinaan masjid, madrasah, sekolah agama dan tanah kuburan. Slide yang seterusnya adalah penyataan masalah. Penyataan masalah pertama ialah permasalahan dari segi isu-isu syariah. Kedua, kelemahan sistem teknologi. Ketiga, kelemahan sistem perundangan polisi dan peraturan. Keempat, kurang kesedaran dan kepercayaan. Kelima, ketiadaan pelepasan cukai bagi pendanaan awam. Kelima dan seterusnya adalah masyarakat tidak tahu kewujudan pendanaan awam Islam. Jenis-jenis pendanaan awam berasaskan derma atau sumbangan. Jenis modal yang popular digunakan di mana ia boleh mengumpulkan wang yang diperlukan untuk keperluan peribadi atau projek dengan berkongsi kutipan dana melalui rantai sendiri dan juga media sosial untuk meningkatkan kesedaran dan mendorong lebih banyak sumbangan. Contohnya adalah sekolah fund. Kedua, pendanaan awam berasaskan ganjaran digunakan untuk mengumpulkan dana bagi syarikat pemula startup atau organisasi baru yang menawarkan produk atau perkhidmatan di mana penderma boleh memperoleh ganjaran berdasarkan sumbangan yang mereka sumbangkan. Contohnya pitching atau MyStart. Ketiga, pendanaan awam equity, cara terbaik bagi syarikat kecil dan sederhana untuk mendapatkan modal besar supaya dapat melancarkan atau mengembangkan perniagaan mereka. Penderma akan mendapat peratusan pemilikan syarikat tersebut sebagai pertukaran untuk sumbangan. Yang keempat, pendanaan awam rakan setara P2P berfungsi dengan mengumpulkan dana dengan janji untuk pembayaran kembali dan bukannya dengan memberi equity sebagai pertukaran untuk sumbangan. Contohnya MySafe dan Fund My Home. 7 sektor atau projek yang tidak dibenarkan pendanaan awam menurut syariah. Yang pertama, hiburan dewasa, pembuatan senjata haram dan pasaran gelap, perjudian, tembakau, dadah, ubat-ubatan yang menyalahi undang-undang, makanan dan minuman yang haram, pengklonan, perniagaan perkhidmatan kewangan atau pembiayaan konvensional. Seterusnya, taklimat akan diteruskan oleh rakan saya. Dipersilakan. Baiklah, sekarang kita akan bincangkan berkenaan dengan konsep pendanaan awam Islam mengikut Al-Quran dan Hadis. Asas atau dasar kepada konsep pendanaan awam adalah hampir seperti bersedekah, wakaf dan infak. Bersedekah ini pula perkaranya cukup luas jika di dalam Islam. Ianya boleh didefinisikan sebagai memberi dengan tujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira kepada sesiapa pun sedekah itu kita berikan. Terdapat beberapa dalil atau ayat Al-Quran yang sahih dan boleh digunakan sebagai rujukan kita bersama.
Ayat yang pertama yang kita boleh jadikan sebagai rujukan ialah surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Terusnya kita boleh rujuk kepada ayat surah Ali Imran ayat 92 yang bermaksud kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui. Jadi ini adalah petikan hadis berkenaan dengan sedekah. Tidak berkurang harta dengan kita melakukan sedekah. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan data primer saya serahkan kepada rakan saya. Next. Berikut adalah hasil kajian kami. Kami telah menjalankan soalan sidik iaitu pengetahuan mengenai pendanaan awam crowdfunding Islam untuk impak sosial. Bagi mendapatkan data primer, hasilnya 34 orang responden telah berjaya menjawab soalan sidik kami dengan 19 orang daripadanya perempuan dan 15 orang lagi lelaki. Majoriti responden telah menjawab soalan sidik ini berumur antara 20 ke 29 tahun, iaitu 18 orang dan kebanyakan merupakan pekerja sektor swasta, iaitu 41.2%, manakala 20.6% bekerja dalam sektor awam. Selebihnya bekerja sendiri dan lain-lain. 88.6% responden adalah berbangsa Melayu Islam dan 11.8% adalah berbangsa India. Next. Berikut adalah soalan yang kami ajukan kepada responden. Berdasarkan soal sendiri yang telah dijalankan, sebanyak 50% responden tidak pasti dengan kewujudan aktiviti pendanaan awam crowdfunding Islam ini. Manakala 47.1% responden pula tahu tentang kewujudan pendanaan awam crowdfunding Islam ini. Next. Berdasarkan soal selidik tentang wajarkah pendanaan awam Islam ini dilakukan di Malaysia. Sebanyak 79.4% bersetuju pendanaan awam Islam ini wajar diteruskan di Malaysia dan 20.6% tidak pasti wajarkah ianya patut diteruskan di Malaysia. Dari kajian tersebut, kami mendapati golongan yang memilih tidak pasti ini tidak tahu akan kebaikan aktiviti pendanaan awam Islam ini dapat meningkatkan ekonomi dan ianya penting bagi pemangkin kepada perkembangan ekonomi, meningkatkan taraf kualiti hidup masyarakat serta menjamin kesinambungan syiar Islam. Next. Berdasarkan kajian tentang impak pendanaan awam Islam ini kepada sosial kemasyarakatan, 82.4% setuju ianya memberi impak serta dapat memberikan manfaat yang berkesan kepada masyarakat, manakala 14.7% tidak pasti tentang impak pendanaan awam Islam ini kepada sosial masyarakat. Next. Menurut kajian dari segi kepatuhan syariah pula, kebanyakan responden iaitu 70% memilih bersetuju pendanaan awam Islam ini perlu disaring bagi mengikut dan mematuhi hukum syariah yang berlandaskan ajaran Islam. Next. Implikasi pendanaan awam Islam untuk impak sosial. Pertama, wakaf sebagai ejen memajukan negara. Wakaf disumbangkan oleh orang ramai untuk kebaikan dan sebagai ganjaran berterusan di akhirat. Wakaf sesuai digelembingkan sebagai sumber pendanaan projek pembangunan infrastruktur dan fasiliti awam. Contoh pembinaan hospital oleh kerajaan namun pembelian peralatan dari wang wakaf. Nombor 2, sebagai ejen menyalurkan sumbangan kebajikan. Bertindak sebagai ejen untuk menyalurkan sumbangan kebajikan kepada masyarakat. Contoh, Bank Islam menyumbangkan sebuah van seberguna kepada sebuah badan bukan kerajaan, iaitu NGO, yang bertindak untuk membantu menyediakan akses pendidikan kepada modal insan yang terpinggir. Bantuan dana dapat menjayakan program Feeding to Educate yang bertujuan untuk menyediakan bantuan makanan bernutrisi lengkap kepada pelajar-pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan bagi memastikan mereka mendapat nutrisi yang baik di samping kekal hadir ke sekolah dan tidak tercicir daripada meneruskan pelajaran akibat kesempitan hidup. Nombor 3, menyediakan akses modal kepada peniaga. Kemunculan pendanaan awam dalam talian pada masa kini terus tersusun. Lahir terjadi krisis keuangan pada 2008. Banyak perusahaan dan perniagaan mengalami kesukaran untuk mendapatkan modal daripada bank dan mencari alternatif bagi menggerakkan operasi perniagaan. Dianggarkan terdapat sebanyak 1,250 buah platform pendanaan awam di seluruh dunia dengan pelbagai tujuan. Nombor 4, mewujudkan peluang pekerjaan baru.
Pendanaan awam melahirkan ramai usahawan dan peluang perniagaan ini dapat mewujudkan pekerjaan melalui perusahaan baru yang dimajukan, membantu mengurangkan kadar pengangguran yang tinggi sejak berlakunya pandemik. Next. Baiklah, seterusnya kita kepada cadangan penambahbaikan ataupun cabaran. Baiklah, jadi ini yang kita listkan adalah cabaran kepada pendanaan awam Islam. Yang pertama ialah pengaplikasian pendanaan Islam. Yang kedua, cabaran dalam hukum syariah. Yang ketiga, kekurangan kesedaran dan kepercayaan pemberi dana dan juga masyarakat. Yang keempat, cabaran dari segi penyediaan platform pendanaan. Yang kelima ialah cabaran dari segi perspektif undang-undang. Jadi dengan segala cabaran ini, kita dah kenal pasti. Jadi bolehlah kita mengadakan penambahbaikan ataupun memperhalusi dari mana-mana bahagian yang kita boleh tambah untuk pembaikan. Terusnya, kesimpulan. Pendanaan awam adalah kaedah pengumpulan sumber kewangan dengan cara memohon daripada orang ramai, termasuk keluarga, rakan-rakan, pelabur dan sebagainya. Yang ketiga, menguntungkan kedua belah pihak yang mana pihak menerima akan menerima dana tersebut untuk projek yang akan dilakukan. Manakala pemberi akan mendapat pemasaran bagi mempromosikan produk mereka. Ia adalah cara pantas untuk mengumpul dana platform marketing, mendapatkan feedback dan juga mendapatkan berkat dalam pendanaan yang diberikan. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami untuk pendanaan awam. Sekian, terima kasih.